Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali bersama saya, Cikgu Fikri. Jadi hari ini saya ingin membincangkan tentang isu berkenaan tentang regangan dinamik versus regangan statik. So isu ni sering diperkatakan di mana setiap regangan tu ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Jadi pemanasan badan merupakan salah satu perkara yang sangat penting kerana dia boleh membantu kita meningkatkan prestasi dan juga menyelamatkan kita daripada terkena kecederaan. Jadi regangan ni adalah salah satu cara yang mana diguna pakai sebelum kita melakukan aktiviti fizikal. Turut juga regangan ni dilakukan selepas kita melakukan aktiviti fizikal, di mana proses penyejukan badan. Okey, sebelum kita kupas lebih dalam berkenaan tentang isu regangan dinamik versus statik, mari kita lihat apakah maksud ataupun erti regangan dinamik dan juga regangan statik. Jom. Regangan statik. Jadi regangan statik ni merujuk kepada regangan yang dilakukan untuk meregangkan otot sehingga had pergerakannya, dan kedudukan itu dikekalkan untuk tempoh masa yang tertentu tanpa sebarang gerakan. Jadi kata kuncinya adalah regangan statik ni adalah tanpa pergerakan. Jadi regangan statik ni terbagi kepada dua, iaitu regangan statik aktif dan juga regangan statik pasif. Seterusnya adalah regangan dinamik. So regangan dinamik ni dia menggunakan kelajuan pergerakan, momentum dan pergerakan otot yang aktif, di mana akan membawa kepada regangan. Jadi walaupun dinamik, regangan ini memerlukan koordinasi yang lebih tinggi daripada regangan statik, di mana kata kunci untuk regangan dinamik ni pula adalah melalui pergerakan. Maknanya bila kita kata pada regangan dinamik, maknanya regangan yang dilakukan dalam pergerakan. Okey, seterusnya kita akan bincang berkenaan dengan isu kesesuaian regangan. Jadi walaupun ramai yang kata bahawa regangan statik ni adalah yang terbaik sebelum melakukan aktiviti fizikal, tetapi persepsi tu dah pun berubah sebab banyak kajian dah mengatakan bahawa bila kita melakukan regangan statik, ada perkara-perkara signifikan yang akan memberi kesan negatif kepada prestasi dan juga akan mengurangkan kekuatan otot. Seteru, bila kita kekurangan kekuatan otot, risiko kecederaan tu tinggilah semasa kita hendak melakukan aktiviti fizikal. Jadi regangan dinamik ni dia meningkatkan fleksibiliti dan juga jarak gerakan, sama seperti fungsi dia sama seperti regangan statik. Tapi pada tinjauan 2014, sebanyak 31 kajian mengatakan yang pemanasan aktif regangan dinamik ni dia dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan kita semasa kita melakukan aktiviti berikut. Maknanya dia baguslah. So bila kita melakukan aktiviti dinamik, kita punya perjalanan darah akan lancar dan membolehkan badan kita bersedia untuk melakukan aktiviti fizikal selepas tu. Okey. Di dalam isu berkaitan, kita tengok pula pada isu berkaitan DSKP sekolah. So di dalam DSKP ni dia menyatakan yang dia tak ada nyatakan jenis-jenis regangan dan yang kesesuaian regangan sebelum ataupun selepas melakukan aktiviti regangan. Maknanya dia tak bagi tahu pun regangan dinamik ni sesuai sebelum ke, selepas ke, ataupun regangan statik ni sebelum ke atau selepas dia. So tak ada. So pendedahan tentang regangan ni dia tak meluas lah. Okey, di dalam DSKP ni juga hanya menyebut berkenaan dengan otot-otot yang berkaitan ketika melakukan regangan, memanaskan badan waktu memanaskan badan dan juga menyejukkan badan saja. Dia tak bagi tahu regangan ni sesuai regangan statik ataupun dinamik ni sesuai dilakukan sebelum atau selepas. Okey, mari kita kupas lebih dalam berkaitan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP lah. So kita tengok pada 3.3, dia ada menyebut kelenturan hanya tapi melakukan senaman meningkatkan kelenturan dengan lakuan yang betul. So dekat sini dia hanya menerangkan untuk standard pembelajaran punya, dia hanya menerangkan melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha, bahu dan tangan dan bahagian atas badan dengan lakuan yang betul. Maknanya dia hanya menyatakan teknik yang betul kita ketika melakukan regangan. Okey, seterusnya kita tengok pada yang 4.2, so mana mengaplikasikan konsep asas kelenturan. So dekat dalam dia hanya standard pembelajaran, dia hanya suruh murid ni menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan senaman regangan, mengenal pasti ulangan yang sesuai dilakukan semasa melakukan regangan dinamik, dan juga menyatakan jangka masa yang berkesan untuk melakukan regangan statik. Tapi dekat dalam ni tak ada mengatakan yang isu yang mana kesesuaian regangan dinamik tu boleh dilakukan sebelum kita melakukan aktiviti fizikal, dan juga regangan statik ni sesuai dilakukan selepas melakukan aktiviti fizikal. Maknanya keburukan dan kebaikan regangan dinamik dan statik ni tak ada. Begitu turut juga
juga regangan-regangan yang lain seperti aktif, pasif, balistik, PNF dan sebagainya tidak dinyatakan dalam regangan. So pendedahan tu tak luas lah. Maknanya hanya tahu regangan ini adalah regangan saja. Okey. Mari kita dengar pandangan daripada Encik Azlan, iaitu seorang pegawai suaian fizikal daripada Majlis Sukan Negeri Johor tentang isu regangan dinamik versus statik. Jom. Okey, kalau kita dapat lihat kelebihan regangan dinamik berbanding regangan statik ketika melakukan pemanasan badan adalah bila kita melakukan regangan dinamik, badan akan lebih bersedia untuk melakukan latihan-latihan yang akan dilakukan selepas itulah. Jadi regangan dinamik terbahagi kepada dua, iaitu regangan dinamik secara general dan juga regangan dinamik secara spesifik. Maksud spesifik di sini adalah regangan yang dilakukan mirip kepada lakuan ataupun senaman yang akan dilakukan pada selepas itu. Jadi kalau kita melakukan regangan statik pada di awalan latihan, kemungkinan kecenderungan kepada injury akan berlaku ataupun atlet tersebut akan mengalami rasa lesu disebabkan oleh regangan yang terlalu melampau. Regangan statik patut dilakukan pada ketika di akhir sesi untuk mengurangkan risiko kecederaan selepas daripada latihan dilakukan dan juga untuk meningkatkan prestasi kelenturan badan. Jadi itulah perbezaan ataupun kelebihan yang kita boleh lakukan regangan dinamik ketika di awal latihan dan regangan statik di akhir latihan. Terima kasih. Regangan dinamik dan juga regangan statik merupakan regangan-regangan yang sering kita lakukan sebelum ataupun selepas kita melakukan aktiviti fizikal. Kadang-kadang kita boleh lihat di mana regangan dinamik dan juga regangan statik digabungkan sekali sebelum kita melakukan aktiviti fizikal. Pada saya, perlulah lebih diberikan penekanan dan juga penerangan yang lebih dalam lah tentang apakah kesesuaian-kesesuaian bukan sahaja regangan dinamik dan juga regangan statik, malah regangan yang lain juga, di mana regangan tersebut perlu diterangkan lebih jelas kegunaan dia mengikut kesesuaian objektif aktiviti fizikal yang akan dilakukan. Jadi itu sahaja daripada saya, Cikgu Fikri. Sekian, terima kasih. Bye bye.